Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada pelajar sekalian. Hari ini saya akan kongsikan kembali tentang pembelajaran kita pada minggu lepas, iaitu tentang jenis pemilikan perniagaan. Seperti yang kita dapat lihat di paparan ini, terdapat 6 jenis pemilikan perniagaan. Yang pertama, milikan tunggal. Yang kedua, perkongsian. Yang ketiga, syarikat berhad. Yang keempat, koperasi. Yang kelima, franchise. Dan yang keenam, usaha sama. Okey. Seterusnya, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang definisi untuk pemilikan perniagaan. Yang pertama sekali ialah milikan tunggal. Milikan tunggal ialah seorang individu yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam entiti perniagaan bagi menjalankan aktiviti perniagaannya. Okey. Seterusnya ialah perkongsian. Perkongsian ialah kerjasama antara dua atau lebih individu berkongsi manfaat secara bersama bagi menjalankan aktiviti perniagaan. Di bawah perkongsian ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ialah perkongsian biasa, yang kedua perkongsian berhad, dan yang ketiga perkongsian liability terhad. Okey, seterusnya ialah syarikat berhad. Syarikat berhad ialah sekumpulan individu yang menubuhkan entiti perniagaan di bawah atas syarikat bagi menjalankan aktiviti perniagaan. Di bawah syarikat berhad ini juga terdapat dua, iaitu yang pertama sekali ialah syarikat sendirian berhad dan yang kedua ialah syarikat awam berhad. Okey. Seterusnya ialah koperasi. Korporasi ialah sekumpulan individu yang menubuhkan organisasi secara sukarela di bawah akta di bawah akta koperasi bagi menjalankan aktiviti perniagaan. Okey, seterusnya ialah franchise. Franchise ini pula ialah perjanjian urus niaga antara dua pihak, iaitu franchisor dan franchisee yang terikat di bawah akta franchise bagi menjalankan aktiviti perniagaan. Dan akhir sekali ialah usaha sama. Usaha sama ini pula persetujuan perkongsian atau kerjasama strategik antara dua atau lebih individu atau syarikat dalam suatu tempoh jangka masa tertentu bagi mengeluarkan barang atau perkhidmatan. Okey, baiklah. Ini untuk makluman kepada para pelajar yang tidak termasuk dalam buku teks kita. Jadi saya harap pelajar semua selepas ini dapat mencari sedikit maklumatlah tentang SSM Bistrust, pelaksanaan perniagaan digital, harta intelek dan juga perbezaan antara Akta Syarikat 2016 dan juga Akta Syarikat 1965 sebagai pengetahuan untuk kamu sendiri. Okey. Okey, daripada nota yang saya berikan sebelum ini, adakah kamu semua telah membaca ni? Sudah. Sudah, cikgu. Daripada pembelajaran yang lepas juga saya ada berikan tugasan individu kepada kamu. Jadi adakah kamu dah menyiapkannya? Sudah. Sudah, cikgu. Begitu, saya ingin meneruskan pembelajaran kita hari ini dengan membincangkan tugasan yang saya telah berikan. Okey. Saya ingin mempersilakan yang pertama sekali Nazif untuk membentangkan milikan tunggal. Dipersilakan. Baik cikgu, saya akan membentangkan mengenai pemilikan tunggal.
Nampak ke? Nampak. Okey, saya akan teruskan mengenai pemilikan tunggal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk pemilikan tunggal, saya memilih restoran Nasi Ulam Cikgu. Restoran Nasi Ulam Cikgu ni terletak di Kampung Kraftangan, Jalan Hili Kota, Bandar Kota Baru, Kelantan. Ini adalah peta lokasi bagi restoran Nasi Cikgu yang terletak dekat juga dengan Pasar Siti Khatijah Kota Baru. Ini ialah merupakan servis-servis yang ditawarkan oleh restoran Nasi Ulam Cikgu. Jadi mengapa saya merasakan bahawa restoran Nasi Ulam Cikgu ini merupakan pemilikan tunggal? Restoran Nasi Ulam Cikgu ni sememangnya terkenal di Kota Baru, Kelantan. Nama pemilik ialah Cikgu Hamid Idris yang merupakan bekas guru ekonomi lulusan Universiti Putra Malaysia, UPM, yang merupakan pemilik tunggal perniagaan. Restoran ini pada mulanya dibuka di hadapan Hospital Universiti Sains Malaysia, HUSM Kubang Keriang semenjak 15 tahun dahulu dan dikenali sebagai restoran ikan haruan sebelum beroperasi di Kampung Komplek Kraftangan, Kota Baru, Kelantan. Untuk kebaikan pemilikan tunggal, yang pertama ialah perlindungan dari segi liability iaitu hutang. Pemilik hanya bertanggungjawab ke atas perniagaan itu sendiri dan bukan sebarang hutang atau liability yang timbul daripada syarikat. Oleh itu, sekiranya syarikat pemilik disaman dan pemilik tidak mempunyai insurans atau aset-aset lain, pemilik hanya bertanggungjawab ke atas apa yang ada dalam akaun bank pemilik itu sendiri. Namun, kelemahan perlindungan liability untuk perniagaan kecil juga mungkin ditolak oleh bank kerana bank merasakan pemilik perniagaan tidak dapat menanggung kerugian besar itu sendiri. Ini akan menyebabkan pemilik tunggal tidak mempunyai wang tunai untuk mengendalikan perniagaan mereka dan menanggung lebih banyak hutang seandainya tuntutan mahkamah difailkan ke atas mereka. Pemilik juga bertanggungjawab untuk segala dan semua keputusan perniagaan dan mungkin mengambil kesempatan daripada inisiatif cukai yang dikenakan oleh lembaga hasil dalam negeri. Pemilik boleh menolak beberapa perbelanjaan yang ditanggung untuk memulakan syarikat sebagai perbelanjaan ke atas cukai peribadi, pulangan cukai peribadi. Untuk penubuhan dan pendaftaran pemilikan tunggal juga adalah mudah dan murah. Modal untuk memulakan perniagaan kecil juga adalah kecil dan boleh dikumpulkan daripada diri sendiri, keluarga, kawan atau kenalan. Kebaikan pemilikan tunggal yang seterusnya ialah pengurusan perniagaan adalah mudah kerana pemilikan tunggal hanya mempunyai seorang pemilik. Keputusan perniagaan boleh dicapai dengan serta-merta dan saiz perniagaan yang kecil membolehkan perjalanan perniagaan dikawal sepenuhnya dengan rapi. Pemilik juga tidak perlu melantik setiausaha syarikat. Akaun perniagaan juga tidak perlu disediakan atau diaudit. Pemilik boleh meraih keuntungan perniagaan dengan sepenuhnya tanpa perlu berkongsi dengan pihak lain. Kadar cukai pendapatan dikira atas kadar cukai individu yang mana merupakan nilai yang rendah berbanding dengan cukai korporat yang dikenakan kerana segala keuntungan perniagaan dianggap sebagai pendapatan pemilik. Untuk keburukan pemilikan tunggal pula ialah kelemahannya ialah pemilik bertanggungjawab ke atas segala hutang atau liability yang timbul daripada syarikat. Sekiranya pemilik memfailkan kebankrapan syarikat atau firma, maka pemilik akan kehilangan aset dan tidak lagi bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk sebarang hutang atau liability yang teratur melalui operasi syarikat.
Kepakaran pemilik juga adalah terhad yang mana mungkin menyekat perkembangan perniagaan syarikat itu sendiri. Sumber kewangan yang terhad disebabkan oleh kesukaran bagi pemilik perniagaan pemilikan tunggal untuk mendapatkan pinjaman kewangan terutamanya dari bank. Kerugian perniagaan pula ditanggung sepenuhnya oleh pemilik. Tanggungan pemilik adalah tidak terhad yang bermaksud dan bermakna bahawa pemilik terpaksa menanggung kerugian secara peribadi jika perniagaan mengalami kerugian. Harta peribadi juga boleh dituntut oleh pemiutang seandainya wujud hutang untuk menjelaskan hutang perniagaan. Keburukan yang seterusnya untuk pemilikan tunggal ini ialah pengecualian cukal pendapatan bagi individu adalah terhad kepada hal-hal peribadi dan keluarga dan tidak merangkumi perbelanjaan perniagaan yang boleh diambil kira di dalam taksiran cukai korporat. Operasi perniagaan juga hanya boleh diteruskan selama mana hayat pemilik sahaja. Seandainya pemilik meninggal dunia, operasi perniagaan terutamanya di bawah nama pemilik syarikat itu sendiri dianggap tamat dan tidak boleh lagi diteruskan. Dan waris tidak boleh mengambil alih perniagaan itu secara automatik tetapi tertakluk kepada proses pembahagian harta pusaka. Jadi sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Nazif. Saya ingin bertanyakan satu soalan. Nyatakan 2 kelebihan milikan tunggal. Okey cikgu, untuk kelebihan pemilikan tunggal, apa yang saya nampak ialah dari segi perlindungan liability, iaitu pemilik hanya bertanggungjawab ke atas perniagaan itu sendiri dan bukan sebarang hutang atau liability yang timbul daripada syarikat. Oleh itu, sekiranya syarikat itu disaman atau tidak memiliki mana-mana insurans atau aset, pemilik hanya bertanggungjawab ke atas akaun bank peribadi pemilik sahaja. Kebaikan yang seterusnya adalah modal untuk memulakan perniagaan juga adalah kecil yang mana boleh dikumpulkan daripada diri sendiri, keluarga, kawan ataupun kenalan. Okey, sekian. Okey, Terima terima kasih. kasih. Baiklah. Seterusnya saya ingin mempersilakan Khairil untuk membentangkan perkongsian. Dipersilakan. Okey, baik cikgu. Sekejap saya share screen. Nampak ke? Nampak. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya bagi pemilikan perniagaan yang seterusnya ialah perkongsian biasa. Okey, saya telah memilih klinik pergigian Dr. Wong and Partners yang terletak di Jalan Merah Cahaga, Bandar Baru Seri Petaling, Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, di sini kita dapat lihat gambar klinik pergigian tersebut dan juga lokasi berdasarkan Google Map. Okey, seterusnya kita pergi kepada website rasmi Dr. Wong and Partners. Di sini dipaparkan pelbagai maklumat antaranya latar belakang klinik, objektif, misi dan visi klinik dan juga servis yang berkaitan dengan rawatan pergigian yang ditawarkan di Dr. Wong and Partners. Okay, di sini kita dapat lihat pelbagai servis yang ditawarkan. Kemudian faktor yang mendorong Dr. Wong and Partners tersenarai di bawah kategori perkongsian biasa ataupun bertepatan dengan definisi perkongsian biasa. Okay, yang pertama adalah organisasi ini ditubuhkan secara gabungan oleh sekurang-kurangnya 2 hingga 20 orang berkongsi. Yang kedua, pemilik berkongsi modal, pakaran, pengalaman dan juga risiko. Dan akhir sekali, untung rugi diagihkan antara berkongsi mengikut perjanjian.
Okay, seterusnya berkaitan dengan undang-undang perkongsian biasa. Perkongsian biasa didaftarkan di bawah Akta Perkongsian 1961. Antara seksiennya ialah Seksyen 3/1 Akta Perkongsian 1961. Perhubungan yang wujud antara orang yang menjalankan urusan bersama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Okay, seksyen yang seterusnya ialah Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Di sini terdapat 6 perkara. Yang pertama, untung rugi dibahagi secara sama rata antara pekongsi. Yang kedua, faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman pekongsi. Yang ketiga, faedah tidak dibayar atas modal pekongsi. Yang keempat, pekongsi yang menguruskan perkongsian tidak dibayar gaji. Yang kelima, setiap pekongsi berhak menguruskan perniagaan. Dan akhir sekali, buku akaun perkongsian disimpan di premis perniagaan. Okey, seterusnya ikatan perkongsian. Tujuan ikatan perkongsian adalah untuk mengelakkan sebarang perselisihan faham pada kemudian hari dan juga bagi memastikan setiap pekongsi memainkan peranan mengikut perjanjian. Dan akhir sekali adalah kandungan berkaitan aspek perakaunan yang terdapat dalam ikatan perkongsian. Terdapat 6 kandungan. Yang pertama, modal pekongsi. Yang kedua, gaji ataupun allowance atau bonus. Yang ketiga, faedah atas ambilan. Yang keempat, faedah atas modal. Yang kelima, kongsi untung atau kongsi rugi. Dan akhir sekali, faedah atas pinjaman. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Saya ingin mengajukan satu soalan. Nyatakan Akta Undang-Undang Perkongsian. Sekejap je. Pada pandangan saya, Undang-Undang Perkongsian Biasa ini berdaftar di bawah Akta Perkongsian 1961. Jadi antara seksyen yang terlibat adalah Seksyen 3/1 dan juga Seksyen 26. Okey, terima kasih. Okay. Okey, baiklah. Akhir sekali saya ingin mempersilakan Ashraf untuk membentangkan syarikat berhad. Dipersilakan. Okey, dapat dilihat dengan jelas? Ya, nampak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Wan Ahmad Ashraf bin Wan Daud. Hari ini saya akan membentangkan tugasan saya mengenai syarikat awam berhad. Contoh yang saya ambil sebagai syarikat awam berhad adalah Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad. Lokasi berhampiran di rumah saya adalah Kota Baru. Ini kita dapat lihat keadaan fizikal kedai di Kota Baru. Dan di sebelah satu lagi adalah lokasi peta Takaful Malaysia di Kota Baru. Tempat terkenal yang berhampiran adalah pusat membeli belah KB Mall. Okay, untuk seterusnya, Syarikat Takaful Malaysia mempunyai website rasmi. Website rasmi ini terdapat pelbagai perkara yang terkandung dalam website rasmi, antaranya latar belakang perniagaan dan juga servis dan produk yang disediakan oleh pihak Takaful Malaysia. Jom kita lihat sedikit mengenai website rasmi Syarikat Takaful Malaysia. Ini kita dapat lihat gambaran kasar lah macam mana Syarikat Takaful Malaysia itu website rasmi Syarikat Takaful Malaysia tu. Okey.
Jadi kita dapat lihatlah macam mana keadaan website rasmi Syarikat Takaful Malaysia itu. Okay, untuk part yang seterusnya, ini adalah senarai produk dan servis yang ditawarkan oleh Syarikat Takaful Malaysia. Secara umumnya terdapat dua jenis kategori produk dan servis takaful, iaitu family takaful dan juga general takaful. Di bawah terdapat, di sini anda dapat lihat senarai produk untuk family takaful dan juga kita boleh lihat senarai produk untuk general takaful. Okey. Mengapa saya katakan Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad ni di bawah kategori syarikat awam berhad? Okey, faktor utama yang kita senang nak kenal pasti ia adalah syarikat awam berhad adalah berdasarkan nama perniagaan. Okey, mari kita lihat nama perniagaan itu. Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad dan juga Syarikat Awam Berhad. Kata kunci di sini adalah berhad. Jadi cara yang paling senang sekali kita nak kenal pasti berdasarkan nama. Okey, apabila kita nak pergi secara terperinci, maklumat utama ia adalah saham. Okey, antara perkara yang perlu dikenal pasti adalah bilangan ahli pemegang saham. Bilangan ahli pemegang saham untuk syarikat awam berhad adalah antara 2 orang hingga tiada had maksimum. Yang ini adalah untuk syarikat awam berhad. Bilangan ahli pemegang saham adalah 2 orang sehingga tiada had maksimum. Manakala untuk urus niaga sahan berlaku di Bursa Malaysia. Di sini saya sertakan puatan ke Bursa Saham Malaysia. Jom kita berkenalan sedikit dengan Bursa Saham Malaysia. Okay, di sini kita dapat lihat website rasmi untuk Bursa Malaysia. Banyak ya yang kita dapat tahu mengenai Bursa Saham Malaysia ni, antaranya pergerakan saham. Dan kita juga dapat dalam Bursa Malaysia ni ada senarai nama untuk syarikat awam berhad. Salah satu nama adalah Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad. Okey, dan untuk seterusnya akhir sekali adalah risiko kehilangan kawalan syarikat. Untuk syarikat awam berhad, mereka menghadapi risiko kehilangan kawalan syarikat kerana jual beli saham adalah berasaskan kepada pemilikan perniagaan. Okey. Jadi untuk kesemua ni, ketiga-tiga aspek ini ada satu persamaan, iaitu saham syarikat. Okey, ini adalah contoh yang saya ambil daripada Bursa Malaysia mengenai Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad. Okey, ini adalah pergerakan saham dari tarikh 30/4/2023 sehingga 30/10/2023. Apabila ia nama, untuk maklumat tambahan, apabila ia nama Syarikat Takaful, maka ia adalah syariah compliant. Okay, yang ini saya ambil contoh daripada Bursa Malaysia. Jadi kalau kita nak tahu perkembangan terkini, saya lebih galakkan kita untuk menerokai sendiri mengenai fungsi di Bursa Malaysia. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Saya ingin tanyakan satu soalan kepada Ashraf. Bezakan antara syarikat sendirian berhad dan juga syarikat awam berhad. Okey, untuk perbezaan pertama yang cara paling senang sekali untuk kita kenal pasti ia adalah syarikat sendirian berhad adalah dari segi nama.
Untuk syarikat sendirian berhad, dia ada perkataan sendirian berhad di belakang perniagaan. Dan untuk syarikat awam berhad, dia ada perkataan berhad di belakang. Okay, itu untuk cara yang paling senang kita kena pasti jenis syarikat berhad itu sendiri. Jadi untuk terperinci, kita boleh lihat dari segi tiga segi utama ini, antaranya adalah bilangan ahli pemegang saham. Untuk syarikat sendirian berhad, bilangan ahli pemegang saham adalah 2 orang sehingga 50 orang sahaja. Ini adalah untuk syarikat sendirian berhad. Manakala untuk syarikat awam berhad adalah 2 orang sehingga tiada had maksimum. Okay. Seterusnya, kita lihat dari aspek urus niaga saham. Urus niaga saham untuk syarikat sendirian berhad tidak berlaku di Bursa Malaysia. Manakala untuk syarikat awam berhad, urus niaga saham berlaku di Bursa Malaysia. Manakala dari aspek akhir sekali adalah risiko kehilangan kawalan syarikat. Untuk syarikat sendirian berhad, ia kurang menghadapi risiko kehilangan kawalan syarikat kerana jual beli sahamnya agak rumit. Manakala untuk syarikat awam berhad, dia menghadapi risiko kehilangan kawalan syarikat kerana jual beli saham itu diurus niagakan di Bursa Malaysia dan orang bebas memilih untuk membeli berapa banyak saham yang mereka inginkan. Lagi pula, saham tersebut dijual berasaskan kepada pemilikan perniagaan. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih atas jawapan yang begitu jelas sekali. Okey. Baiklah. Daripada pembelajaran kita pada hari ini, saya harap para pelajar semua dapat manfaat dan juga memahami tentang konsep pemilikan perniagaan yang mempunyai 6 jenis, iaitu milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad, koperasi, franchise dan juga usaha sama. Sekian daripada saya. Cikgu, terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.